Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bertemu lagi kita pada kali ini. Saya Ustaz Saiful Azlan, secara ringkasnya adalah USA, akan bersama kamu semua dalam mata pelajaran pendidikan Islam, yang mana pada kali ini kita akan bicarakan berkaitan dengan pendidikan Islam tingkatan 5, pelajaran 3, iaitu hukum tajwid. Hukum tajwid yang akan kita bincangkan iaitu dalam bahagian yang pertama ini, iaitu hukum tajwid berkaitan dengan huruf ra, iaitu ra ini kita baca dengan sama ada dengan tafkhim, iaitu dengan tebal, dan juga kita akan baca dengan tarkib, iaitu dengan nipis. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut lagi, kita lihat dahulu objektif pembelajaran, mempelajari hukum ra, tarkib dan tafkhim, serta selepas itu menjawab soalan di bahagian deskripsi yang telah pun Ustaz sediakan. Baik, terus hukum ra. Hukum ra ini memang sememangnya dibahagikan kepada dua, iaitu pertama kita panggil ra tafkhim. Ra tafkhim iaitu menebalkan bunyi sebutan ra. Huruf ra tu kita sebut dengan tebal. Yang keduanya adalah tarqiq. Tarqiq iaitu menipiskan bunyi sebutan ra. Kita lihat lagi seterusnya, iaitu bahagian ra tafkhim. Ra yang dibaca tebal ada beberapa yang telah pun disenaraikan oleh para ulama, bagaimana ataupun bila kita jumpa ra di tempat-tempat yang sedemikian, maka hendaklah kita baca dengan tebal, dan Ustaz akan tunjukkan bagaimana cara bacaan tebal yang dimaksudkan itu. Ra tafkhim yang pertama iaitu ra berbaris fathah atau berbaris dhammah. Ra ketika mana dia berbaris fathah atau berbaris dhammah, maka ini merupakan tempat di mana tiada khilaf di kalangan para ulama bahawa ra ini dibaca dengan bacaan yang tebal. Contoh yang Ustaz berikan di sini ialah perkataan Rabbana. Ra, kita sebut Rabbana. Rabbana la tuzigh qulubana. Ra kita sebut dengan tebal. Perkataan yang kedua iaitu wala anfusahum yansurun. Yansurun, su, ra di situ surun, ra bertanda dhammah atau berbaris dhammah, kita bacakan ia dengan bacaan yang tebal. Run bunyinya yansurun. Terus kita pergi yang kedua, ra sakinah asli dan huruf selepasnya berbaris fathah atau dhammah. Ra sakinah asli dan huruf sebelumnya berbaris fathah atau dhammah. Contohnya ialah wa idh yarfa'u Ibrahim. Pada perkataan yarfa'u, ra kita lihat di situ dia mati, sebelumnya adalah huruf yang berbaris fathah, maka dibaca dengan tebal. Jangan baca dengan yar. Jangan baca wa idh yarfa'u, mesti dibaca dengan tebal. Wa idh yarfa'u. Okey. Contoh yang kedua, yaj'al lakum furqana. Furqan. Baca dengan tebal, furqan. Okey. Sekali lagi Ustaz ulang, yaj'al lakum furqana. Okey. Yang ketiga, ra sakinah. Ra sakinah, ra mati, huruf sebelumnya berbaris kasrah dan selepasnya terdapat huruf isti'la berbaris fathah dalam satu kalimah. Okey, kita lihat contoh untuk kita lebih nampak. Ra dinyatakan di situ adalah ra sakinah, ra mati. Kemudian sebelumnya adalah berbaris kasrah. Kalau ra mati sebelum berbaris kasrah, maka kaedah asalnya ialah kita baca dengan nipis, fir. Akan tetapi oleh kerana selepas ra ini ada huruf
yang kita kategorikan dia sebagai huruf isti'la. Maka huruf yang ra yang sebegini dalam kedudukan yang sebegini, maka dibaca dengan bacaan yang tebal. Bacaannya min kulli firqatin minhum, firqatin kita baca. Tak boleh baca dengan firqatin. Contoh yang kedua, fi qirtasin falamasuh, fi qirtas. Kalau lihat kepada ra yang mati sebelum ra tu huruf yang kasrah, maka kaedahnya kita baca nipis firqa, qirta. Tapi oleh kerana ada ta selepasnya, fir qir. Okey, tapi oleh kerana ada ta adalah merupakan huruf isti'la, maka hendaklah dibaca dengan tebal. Maka bunyinya menjadi fi qirtasin, fi qirtasin. Okey. Yang keempat, sebelum itu kita lihat dulu spektrum ilmu huruf isti'la ni apa dia. Huruf isti'la ialah huruf yang bacaannya ditebalkan, atau lebih tepat lagi dalam ulasan kitab-kitab Arabnya menyebut bahawa huruf isti'la ini huruf yang apabila kita sebut, pangkal lidah kita angkat. Pangkal lidah. Kalau kita lihat pada tangan Ustaz, ini lidah, ni hujung lidah, ni tengah lidah, ni pangkal lidah yang paling dalam tu. Maka pangkal lidah itu diangkat, ditinggikan. Bila ditinggikan, hasil daripada itu suara menjadi tebal. Jadi tak mengapalah disebutkan di sini huruf yang bacaannya ditebalkan. Huruf ini disimpulkan oleh para ulama dengan simpulan katanya atau susunannya khussadatin qiz. Khussadatin qiz. Sekali lagi Ustaz ulang, khussadatin qiz. Itu untuk huruf isti'la. Okey. Baik. Seterusnya yang keempat, yang melibatkan ra yang dibaca dengan tafkhim, iaitu ra sakinah terletak di awal kalimah dan huruf sebelumnya ialah hamzah wasal. Huruf sebelumnya adalah hamzah wasal. Nak memahami yang keempat ini, kita kembali kepada asal. Asal, jika ra mati sebelum ra baris bawah, maka ra dibaca nipis sebenarnya. Akan tetapi oleh kerana di sini ada hamzah wasal, walaupun nanti kita akan bacakan ra itu sebelum ra dengan baris kasrah, tapi kita tetap kena baca tebal. Kenapa? Kerana baris kasrah itu bukan asli. Baris kasrah itu adalah dipanggil sebagai baris kasrah aridhi. Di sini merupakan bab yang dinamakan berkaitan dengan hamzah wasal. Jadi disebutkan ra sakinah terletak di awal kalimah dan huruf sebelumnya ialah hamzah wasal. Kita baca dengan irji'u ila abikum. Irji'u ila abikum. Irji'un. Kita baca, tak boleh baca irji'un, walaupun kita mulakan dengan kasrah. Kerana apa? Kerana hamzah wasal ini dianggap kasrah yang datang itu adalah kasrah yang baru. Seterusnya ialah irkabu fiha. Irkabu fiha. Irkabu. Jangan baca dengan irkabu. Irkabu dibaca dengan tebal. Nak tebal, jangan pula sampai muncul mulut. Jangan irkabu. Tu salah kaedah. Tu kita bincang di tempat lain. Yang kelima, ra sakinah dan huruf sebelumnya berbaris kasrah asli atau kasrah aridah mendatang. Kasrah aridah itu kasrah yang mendatang. Di sini sebenarnya Ustaz tak nak ubah buku teks, tetapi dalam banyak buku yang Ustaz baca, poin yang kelima ni sebenarnya sama dengan poin yang keempat. Iaitu asasnya ialah datangnya baris yang kasrah sebelum daripada ra, sedangkan di tengahnya itu adanya yang kita namakan sebagai hamzah wasal. Jika pelajar-pelajar sekalian teliti semula, dia adalah sama dengan poin yang keempat yang kita bacakan tadi. Seterusnya yang keenam. Yang keenam, kita lihat ra berbaris kasrah, asalnya ra, ri, ru. Dibaca wakaf, dalam keadaan wakaf.
Asalnya mungkin kita kata sama ada dia hidup atau dia tak pun tak kira. Tapi apabila kita berhenti diwakafkan, maka ia dimatikan. Huruf ra ini jika huruf sebelumnya berbaris fathah atau dhammah, maka ia juga dibaca tebal. Dibaca dengan tafkhim. Contohnya ialah pada inna a'tainakal kautsar. Ra asalnya adalah kasrah. Ra asalnya adalah hidup, bertanda fathah. Akan tetapi bila dimatikan, diwakafkan dia mati. Sebelumnya adalah baris atas. Maka dibaca kautsar, ditebalkan ra. Jangan baca kautsar, tak boleh. Okey. Contoh yang kedua, wa kullu syai'in fa'alnahu fiz zubur. Ini contoh bagi dhammah. Fiz zubur. Ra dibaca dengan tebal. Dibaca dengan tafkhim. Okey. Yang keenam, ra berbaris. Sama ada asalnya berbaris rariru, hidup dan diwakafkan. Maknanya dimatikan. Sebelum huruf ra itu adalah ada alif sakinah ataupun ada waw sakinah. Contoh bagi alif sakinah ialah wa ma hum bi kharijina minan nar. Minan ada alif sakinah, kemudian ada ra yang dimatikan. Minan nar, kena tebalkan ra. Wa ila Allahi turja'ul umur, tebalkan ra. Mur. Okey, turja'ul umur. Okey. Seterusnya kita lihat masih dalam poin yang keenam, huruf sebelumnya sakinah yang didahului oleh huruf berbaris fathah atau dhammah. Huruf sebelum ra itu sakinah. Contoh innaha tarmi bi syararin kal qasr. Sad, kalau dapat lihat di sini, sad mati. Sadnya mati. Tapi ra ni bila dimatikan dalam keadaan yang begini, maka hendaklah dibaca ra dengan tebal. Sama dengan contoh innal insana lafi khusr. Khusr, tebalkan bunyi getaran ra. Kerana dia berada pada kedudukan iaitu ra yang diwakafkan, huruf sebelumnya sakinah yang didahului huruf fathah ataupun dhammah. Huruf sebelumnya sakinah, akan tetapi didahului oleh huruf yang berbaris sama ada fathah ataupun dhammah. Seterusnya kita akan masuk kepada ra yang bersifat tarqiq. Ra yang dibaca dengan bacaan nipis. Pertama, ra berbaris kasrah, sama ada terletak di awal, tengah atau akhir kalimah. Ra kalau dia kasrah, maka semuanya akan dibaca nipis. Contoh wa maghfiratun wa rizqun karim. Kari. Okey, sekali lagi, wa maghfiratun wa rizqun karim. Contoh yang kedua, walaqad kadzdzaba ashabul hijril mursalin. Hijril mursalin. Okey. Yang kedua, ra berbaris kasrah. Aridah, mendatang, dalam dua kalimah yang dibaca secara wasal. Ini pun sama dengan yang Ustaz ceritakan tadi. Ustaz saja sengaja tak nak ubah buku teks ini, sedangkan apa yang kita jumpa dalam pengajian-pengajian dan kitab-kitab yang lain, ra apabila berbaris kasrah, tak kiralah dia macam mana pun, dia disepakati oleh para ulama bahawa ia akan dibaca dengan nipis. Jadi poin
yang boleh Ustaz nyatakan ialah poin 1 dan 2 sebenarnya adalah sama, tapi oleh kerana pengarang buku teks dia buat begini, Ustaz pun bimbang nak ubah, takut nanti dalam peperiksaan nanti tidak diubah, maka ia akan merugikan kamu, sedangkan ia adalah benda yang sama sahaja daripada poin yang pertama pada poin yang kedua. Contoh yang Ustaz baca sini, wadhkurisma rabbika. Yang dinyatakan dengan kasrah aridah ialah wadhkuri pada perkataan ini, iaitu pada ra asalnya ia adalah fi'il amar, dibaca wadhkur wa basyir. Tapi oleh kerana bila disambung bacaannya menjadi wadhkurisma rabbika wa basyiris sabirin. Tapi dia tak boleh lagi daripada ra yang berbaris bawah. Yang ketiga, ra sakinah dan huruf sebelumnya berbaris kasrah dalam satu kalimah dan selepasnya tidak terdapat huruf isti'la. Kalau kita ingat balik dalam poin yang sebelum ini, dalam ra yang dibaca dengan tebal, ra sakinah, huruf sebelumnya berbaris kasrah dalam satu kalimah dan selepasnya terdapat huruf isti'la, dibaca tebal ni, dan selepasnya tidak terdapat huruf isti'la, maka dibaca dengan bacaan yang nipis. Contoh, fala taku fi miryatin min wa aghraqna ala fir'aun. Di sini ra mati sebelum ra berkasrah, selepas ra tidak ada huruf isti'la, maka kerana itu ra dibaca dengan bacaan yang nipis. Yang keempat, ra berbaris sama ada atas, bawah, depan, dibaca wakaf. Dalam keadaan wakaf, tapi huruf sebelumnya berbaris kasrah. Contoh, hatta zurtumul maqabir. Maqabir, ra dimatikan dan sebelumnya adalah kasrah, maka ia dibaca dengan nipis. Juga dalam poin yang keempat, ra yang hidup, yang ra berbaris atas, bawah, depan, tapi diwakafkan apabila huruf sebelumnya ia sakinah. Contoh, wallahu ala kulli syai'in qadir. Dibaca ra nipis. Kenapa? Kerana sebelum ra adalah huruf ya sakinah. Masih dalam poin yang keempat, ra yang berbaris diwakafkan, huruf sebelumnya sakinah yang didahului oleh huruf berbaris kasrah. Huruf sebelumnya sakinah. Contoh, qala Musa ma ji'tum bihi sihr. Huruf sebelum ra sakinah, tapi didahului oleh huruf yang berbaris kasrah, maka ra dibaca dengan nipis, iaitu ma ji'tum bihi sihr. Nipis saja, sihr. Okey. Ra yang juga dibaca tarqiq pada poin yang kelima, ra yang dibaca secara imalah. Ini terdapat satu sahaja tempat dalam Al-Quran, dalam riwayat Hafs ini. Contohnya pada bacaan Bismillahi majriha wa mursaha. Bismillahi majriha wa mursaha. Pada perkataan majriha, majriha, kita lihat dalam spektrum ilmu, imalah ialah bunyi pertengahan di antara bunyi fathah dan juga kasrah. Bunyi pertengahan di antara bunyi fathah dengan kasrah. Kalau kita merujuk semula kepada contoh kita tadi, di sini tak boleh kita baca Bismillahi majraha, tak boleh. Tak boleh baca dengan Bismillahi majriha. Kita baca di tengah-tengah di antara majra dengan majri, maka keluarlah bunyi Bismillahi majriha wa mursaha. Okey. Dan sebagai penutupnya, sila jawab soalan di bahagian deskripsi. Bahagian di bawah tu, di tepi tajuk tu, tekan di tepi tajuk tu, akan keluar nanti ada link untuk kamu buka dan jawab soalan di situ. Jangan lupa share dan subscribe video ini. Mudah-mudahan ianya memberi manfaat bukan sahaja kepada kamu semua, akan tetapi kepada pelajar-pelajar yang lain yang memerlukan bimbingan dalam pembelajaran berkaitan dengan pendidikan Islam ini. Jadi Ustaz sudahi dulu dengan aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.